TV KPM. Didik TV KPM. Selamat datang ke booth Seni Kreatif. Ya bang, kita ada macam-macam produk hari ini. Wah, cantik-cantik lah. Karya ni dihasilkan oleh kakak ke? Bukan kakak yang buat. Tapi produk seni ni daripada pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Cantik-cantik dan pelbagai lah. Berapa harga bagi sebuah karya ni ya? Okey, range pada hari ini bermula daripada RM50 hingga ke RM200. Wih, mahalnya. Kalau kita print kat kedai baru 20 sen. Tak tu abang, tu lain tau. Ini adalah secara tradisional dan dia adalah limited edition. Dia lain daripada lain. Okey. Wah, meriahnya kelas mahir kita petang ni. Ini kat kelas mahir ke dekat booth seni reka ke seni bentuk ni? Wah, cantiknya beg ni. Ada gambar lah dekat beg ni. Macam mana nak buat gambar dekat beg ni ya? Okey, ini semuanya adalah cetakan. Cetakan? Ya. Apa tu sebenarnya cetakan? Okey, kalau Mira nak tahu apa itu cetakan, itulah kita akan belajar pada kelas hari ini. Wah, itulah dia. Kalau anda semua nak tahu dengan lebih lanjut apa tu sebenarnya seni cetakan dan siapakah mereka berdua ni? Jurujual ke, pembeli ke, cikgu? Kalau nak tahu siapakah mereka, ayo kita saksikan dahulu profil ini. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan tadi pada permulaan kalau anda nampak, Mira ditemani oleh 2 orang cikgu, iaitu bersama dengan Mira, Cikgu Teh Nadira dan juga Cikgu Farhan Shah. Baik, tapi sebelum tu cikgu, kita nak bagi tahulah mereka di rumah apa kita nak belajar hari ni. Hari ni subjek yang akan sama-sama kita pelajari merupakan Pendidikan Seni Visual PSV, di mana topiknya merupakan seni cetakan, reka bentuk dan keusahawanan untuk murid-murid Sekolah Seni Malaysia. Wah, itu dia. Baik. Saya nak dengarlah juga suara cikgu. Tersenyum je cikgu ni. Baik, Cikgu Teh. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, mungkin ada sedikitlah dari Cikgu Teh kan untuk kenalkan diri cikgu. Cikgu dah berapa tahun dah ajar mata pelajaran ni dan cikgu dari sekolah mana? Sekolah Seni Malaysia di mana? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Teh Nadira binti Hamdan. Okey, lebih mesra dengan panggilan Cikgu Teh. Saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang sudah hampir 2 tahun dan saya mengajar dalam bidang pengkhususan seni halus. Wow, itu dia. Itu tentang Cikgu Teh Nadira. Bagaimana pula dengan Cikgu Farhan? Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pada Mira. Okey, sama juga saya merupakan cikgu di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Nama penuh saya Muhammad Farhan Shah bin Muhammad Zaini dan merupakan guru pengkhususan seni halus di sekolah sana. Alright. Wah, itu dia. Kedua cikgu dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, Ya, di mana pengkhususannya ialah seni halus. Betul. Ya, betul. Betul. Apa pula seni halus tu? Tadi seni cetak. Nak tahu tu nanti kan. Tapi macam biasa cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita kena ikut kepada SOP lah. Memandangkan kita masih lagi belum menang. Jadi silakan Cikgu Teh dulu, kita bagi ladies first lah ya, untuk sanitize tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Okey, kemudian Cikgu Farhan. Okey. Okey. Dan saya. Baik. Okey. Okey.
Walaupun sekarang dah ada orang kata sedikit kelonggaran, dah boleh keluar makan, dah boleh pergi lawat ke pameran seni ke apa, kita masih kena patuh kepada SOP kan. Okey, kemudian kita baru boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Ini untuk Cikgu Teh Nadira punya. Baik, Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Okey, dah nampak dah cikgu kita sangat manis dan sangat segak orangnya ya. Terima kasih. Okey, cikgu, tadi cikgu dah kata tentang seni cetakan. Kita nak belajar tentang seni cetak, tentang seni halus, apa benda semua tu kan. Jadi siapa yang nak mulakan dulu nak ajar ni? Okey, baik saya. Okey, silakan Cikgu Farhan. Baik, saya akan terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. So, hari ini kita akan memfokuskan kepada seni cetak. Okey, objektif pembelajaran kita akan mengenali jenis-jenis cetakan, bahan cetakan dan proses teknik yang betul di dalam cetakan. Kemudian dalam cetakan bagaimana kita boleh mengaplikasikan seni cetakan kepada pembukusan yang akan diajarkan oleh Cikgu Haikal nanti. Okey, seterusnya Cikgu Teh. Okeylah, seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri keusahawanan seni dan seterusnya kita akan pergi bagaimana hendak mempromosikan karya-karya seni ini melalui platform digital. Wow, maksudnya kita ada belajar pasal usahawan jugalah. Kita dah buat, kita nak jual pula bagaimana. Wow, best, menarik. Tadi kan Cikgu Farhan ada sebut tentang Cikgu Haikal. Ya, maksudnya bukan hanya ada 2 orang cikgu lah ni. Ya, bukan. Ada 3 orang cikgu. Nak tahu pula Cikgu Haikal ajar yang mana pula. Itu nanti, sebentar nanti Cikgu Haikal akan join kita. Tapi tadi cikgu kata tentang objektifnya adalah untuk murid-murid faham tentang seni cetak ni bagaimana kan. Ya, ada lagi ke cikgu? Orang kata apa-apa ke tips yang menarik ataupun teknik bagaimana untuk mereka faham dengan lebih mendalam? Ya, ada. Kebanyakan macam setengah-setengah pelajar dia mengetahui cetakan ini adalah ada dari segi benda yang umum, tetapi pada hari ini kita akan memberikan satu tips-tips yang mana boleh menjadikan pelajar-pelajar lebih mahir untuk mengaplikasikan cetakan. Lebih mahir sesuai lah dengan kita punya ni kan. Ya, Kita betul. punya program kita mahir pada petang ni. Okey. Baik, itu cikgu dah kata tadi apa yang kita nak belajar pada petang ni, apa kita punya objektif dan sebagainya. Tapi macam biasalah kita berhenti berehat dulu cikgu, boleh Boleh. Kita berhenti berehat dulu, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Di segmen kedua ni, Cikgu Farhan akan menemani Mira, akan mengajar saya dan juga anda di rumah tentang orang kata cetakan lino. Bukan Ya, betul. seni cetakan tapi pergi lebih dalam lagi iaitu cetakan lino. Apakah pula cetakan lino tu Cikgu Farhan? Okey, baik, terima kasih pada Mira. Okey, pelajar-pelajar di rumah, okey, pada hari ini cikgu akan terangkan lebih detail apa itu cetakan. Okey, macam sedia maklum tadi, Mira telah bertanyakan soalan pada Cikgu Teh, apa itu cetakan? Okey, Mira nampak tak apa dua gambar ni? Okey, nampak Cikgu. Okey, perbezaan cetakan. Okey, ini Mira pernah familiar tak dengan gambar ni? Ini hari-hari guna Cikgu. So, dia sama je. Nah, sebutan dia cetakan, maksud dia mencetak, tetapi fungsi ataupun teknik dia adalah berbeza. Okey, kita berkongsi sikit. Okey, sebelum kedatangan mesin cetakan digital adik-adik di rumah, kita menggunakan etching press. Okey, etching press ni adalah mesin lama sebelumnya datang digital. Kebanyakan kelebihan yang boleh kita pakai pada mesin etching press ni adalah pelbagai permukaan seperti kayu, linoleum, canvas dan pelbagai lagi permukaan yang kasar berbanding digital press ni.
Baik, kalau digital tu selalunya kertas je kan cikgu? Kertas saja. So yang ini dia boleh lagi macam-macam lagi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahan-bahan ya. Okey, bahan-bahan dia ataupun teknik lah kita sebut. Okey. Sebelum kita pergi kepada bahan, okey lihat nampak Mira, nampak Mira? Okey. Apa? Okey, ini adalah jenis-jenis cetakan. Okey, kita ada 4 cetakan utama. Okey, iaitu cetakan timbul, cetakan data, cetakan stensil dan cetakan benam. Mira familiar tak dengan cetakan nama ni? Keempat-empat cetakan ni saya kurang faham sebenarnya cikgu. Cikgu akan tunjuk nanti kan? Ya, saya akan tunjuk. Okey, baik. Okey, empat-empat cetakan ini adalah di dalam pembelajaran di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan kebanyakan pelajar di sana mempelajari semua teknik. Tetapi pada hari ini kita hanya akan mempelajari iaitu cetakan timbul. Hari ini. Timbul, okey. Ya, betul. Apa itu cetakan timbul? Cetakan timbul ni adalah satu teknik di mana kita menggunakan kayu ataupun lino. Okey, kita pergi kepada seterusnya bahan. Okey, bahan bahan-bahan yang kadang kita tak tahu kan bahan cetakan tu apa kan. So banyaklah kadang-kadang diingat dulu, ingat tak Mira pernah buat zaman kecil-kecil kita pakai kentang saja. Betul, kita cop. Ingat ada kentang, ada bawang kan. Menangis-nangis saya buat cetakan tu. So itu adalah teknik yang sama tapi kita panggil sebagai stamping. Cetakan ni lebih detail. Okey, saya pergi terus kepada bahan-bahan Mira. Okay. Boleh saya kongsi? Baik. Okey, bahan-bahan yang perlu ada untuk cetakan adalah lino ink, dan lino ink ni dia berbeza sedikit dengan lino ink yang biasa. Kadang-kadang pelajar-pelajar boleh beli melalui tube. Tapi kalau yang untuk ini adalah khusus untuk cetakan. Kenapa? Kualitinya berbeza. Kebanyakan hingga 50 tahunlah ketahanan dia boleh tahan. Di sini. Kemudian roller. Kita perlu ada roller. Roller ni kena ikutlah saiz macam mana, dan roller ni ada pelbagai saiz. Kemudian kita ada juga palette knife. Palette knife ni adalah untuk kita membancuh warna dia di atas plate. Okey, paling penting Mira, saya nak kongsikan. Okey, kebanyakan kita tahu carving tool. Kita tahu tapi pemilihan tu salah kadang-kadang. Kita Betul. nak okey, ini adalah carving tool. Kebanyakan carving tool ni kita pakai untuk woodcut lah. Kita akan ukir pada kayu. Tetapi yang untuk linoleum kita akan gunakan yang jenis spaghetti ini. Ini yang sesuai. Okey. So kenapa? Dia sedikit berbeza kerana dia memang khusus untuk cetakan lino. Okey, tadi saya cakap lino apa tu? Lino dari Itulah, tadi kan? Lino tu apa cikgu? Okey. Lino tu adalah raba ataupun getah lah. Yang kita boleh lihat sini getah Mira. Kebanyakan kenapa kita memilih getah berbanding kayu? Sebab dia lebih elastik dan mudah untuk kita carve. Ya, betul. So bila kita mudah untuk tu, jadi kerja kita lebih efisien lah. Maksudnya lebih cepat, lancar je kita nak buat. Betul. Dan lebih kemas lah cikgu betul, kan? Betul, lebih kemas. Okey, seterusnya kita pergi kepada so hari ini pembelajaran kita teknik dan proses cetakan Mira. Okey Mira, sekarang Cikgu Fahan akan demo sikit. Okey. Baik, boleh. Boleh Boleh. Okey. Yang di sebelah itu adalah mesin ya kan cikgu yang digunakan? Ya, mesin. Mesinnya apa tadi nama cikgu? Etching press. Etching press. Nama mesin dia. Okey. Okey. Baik, cikgu tunjuk dulu contoh ataupun teknik yang baik yang boleh pelajar-pelajar lakukan ya. Okey, ini contoh dia. Alright, kita ambil dulu color dia. Oh, kena macam tu, kena roll dia. Ya, kena rollkan dia. Dia sticky kan? Okey. Macam kita tengah mengecat ya cikgu? Betul. Macam cat punya roll. Macam mengecat. Okey. Dan cikgu roll di atas kaca tu ke cikgu? Saya atas kaca sebab kalau kita roll atas permukaan yang lain dia akan meresap color tu. So kita menggunakan kaca supaya ink tu tidak cepat kering dan tidak meresap lah. So kita boleh pakai lebih banyak berulang-ulang kali. Okey. Ni Mira saya apply pada linoleum ini kosong, boleh tengok ni, kosong. So kita akan applykan dia. Alright. Okey. Tips untuk apply kebanyakan kalau adik-adik yang familiar tengok dengan cetakan, dia akan roll macam mengecat tau. Dia cat macam ni. 1 2 3 kan. Ya, betul. Sebenarnya teknik yang betul adalah kita gunakan tarik sekali dia macam ni. Okey. 1 2 3 macam tu je. Sehala macam tu. Oh, kenapa cikgu? Kenapa tak boleh buat macam kita cat dinding? Kenapa tak boleh macam tu? Okey, fungsi roll ni adalah mencengkam color. Bila kita mencengkam color, kita tekan tolak bermaksud kita buang color, tarik color. Buang tarik. Sampai sudahlah tak habis. So kita pastikan cara ni betul. Okey, macam ni. Okey, saya tunjukkan. Sehala je. Dia boleh berulang tapi sehala macam tu. Okey. Faham? Alright. Dan ini dia kena color dekat atas
kertas ke atas getah ke macam mana cikgu? Mana? Yang gambar kumbang ni. Oh, okey. Gambar kumbang ni adalah atas lino. 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 So, kebanyakan kita akan carve lah. Nanti saya akan tunjuk sebentar lagi. Alright. So, ini contoh yang dah siap. Okey. So, ini dia. Boleh lihat. Okey. Okey. Nak cuba tak? Baik, boleh saya cuba? Okey, baik. Saya sediakan kertas dulu. Okey. Oh, yang saya ini pakai kertas pula. Macam mana? Yang ini kenapa kita pakai kertas? Sebab kita nak transfer image dia. Okey, kita nak tekap dia lah. Ya, betul. Baik, mari kita Okey. buat. Ayo. Okey. Gimana cikgu? Saya sediakan dulu. Okey. So, saya tunjuk dulu. Di sekolah, murid-murid melakukan begini juga ke cikgu? Ya, betul. Kalau di sekolah seni Malaysia, kebanyakan memang ada di dalam syllabus lah, bagi pengkhususan 2D dan 3D. So mereka memang akan mempelajari dan kebanyakan karya-karya ni adalah karya-karya pelajar. Semua ni lah yang dekat studio sekarang ni hasil karya pelajar. Ya, betul. Wah, cantiknya, sangat berbakat ya. Okey, saya pakai glove dulu, Mira. Alright. Okey. Apa pun kita kena jagalah. Ada juga SOP nak buat ni kan cikgu. Nak Ya, buat betul. lukis semua ada SOP. Kena pakai glove, kena pakai apron kan. Cikgu, saya difahamkan cikgu ada sediakan satu video juga kepada saya dan murid-murid di rumah. Betul kan cikgu? Ya, betul. Nak tengok sekarang ke kejap lagi? Sekarang boleh? Boleh sekarang je. Kita tengok sekarang. Ayo kita saksikan dahulu video ni. Seterusnya kita pergi kepada mesin cetakan. Apa itu mesin cetakan? Ini merupakan etching press, kita panggil sebagai etching press, dan kebanyakan kita menggunakan untuk membuat karya-karya yang berkuantiti banyak. Maksudnya dia boleh menghasilkan cetakan yang banyak. So di sini adalah etching press. Okey, teknik yang kita pakai adalah kita boleh masukkan di bahagian sini. Itu contoh, kita masuk di sini dan kita masukkan kertas di bahagian bawah atas sini dan kita akan pusingkan dia. So begitu. Dan kita akan ambil hasil dia di bahagian hujung. So di sini saya hanya memperkenalkan apa itu etching press. Dan etching press juga terbahagi kepada pelbagai saiz. Ini adalah saiz yang lebih kecil jika kita mahu menghasilkan karya-karya yang bersaiz kecil. Tetapi bagaimana kita mahu menghasilkan karya-karya yang lebih besar? Okey, baik. Di sini kita dapat lihat di sini. Baik, itu dia tentang etching press. Yang macam cikgu nak tunjuk sebentar nanti ni. Okey cikgu, macam mana cikgu nak buat? Okey, baik Mira. Okey, Mira boleh ke sini, Mira. Okey. Okey. Saya ke sini. Alright. Mira boleh ambil kertas tu. Okey, kertas ni cikgu. Alright. Mira hanya letakkan agak-agak di tengah. Okey, macam ni. Okey. Baik. Okay. Macam ni. So, kan ini mol yang kita dah letak. Lihat So, kita hanya tekapkan saja. Letak macam ni. Alright. Okey, tekan. Kita masuk sini. Okey, ini yang kita nak minta tolong Mira ni. Okey, boleh. Kenapa kena letak macam kapet cikgu kan? Ya, betul. Dia bukan kapet, dia adalah kompress daripada benang-benang yang terbuang. So fungsi dia adalah untuk membenamkan ink di dalam kertas tu. So supaya dia permukaan dia lebih rata lah. Orang kata untuk pressure kertas lah. Ya, untuk pressure tu. Okey, Yeah. baik. Okey, Mira, boleh pusing. Saya pusing Okey. Pusing ke kanan ke ke kiri cikgu? Kanan. Ke kanan ke sini? Okey, baik. Ke kanan. Saya pusing. Laju je tak apa. Laju. Okey. Alright. Okey, Okey. Pergi depan balik. Depan balik. Alright. Okey, thank you Mira. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat hasil ya. Okey. Bagaimanakah hasilnya? Cantik ke tak cantik hasil saya? Hasil saya. Wah, cantik. Okey, ini dia hasil kan. Okey. Kumbang cantiknya. Ini kalau kita tekap di atas kertas. Ya, betul. Kalau tekap di atas beg pun boleh? Boleh. Saya akan tunjukkan. Okey. Yang di atas beg yang seperti inilah. Yang di depan tu contohnya. Contoh yang di depan sana boleh lihat. Kalau Mira nak cuba pun saya boleh printkan. Okey. Baik. So saya ambil balik ini. Dan cikgu, kita akan ulang semula lah prosesnya. Ya, kita kena colour semula. Dan kita kena tekap di atas beg. Begitu. Betul. Wow, itu dia. Okey. Cikgu Farhan tunjuk bagaimana. Okey. Macam biasa prosesnya. Okey. Masuk ni. Okey. Okey. Kemudian Alright. tekapkan di atas beg. Okey, kita letak macam tadi. Macam tadi. Okey. So
So sama je kita pengulangan proses. Okey. Dan beg pula. Ya betul. Beg canvas lah cikgu. Ya canvas. So Mira boleh letak agak-agak Mira center je. Kita. Okey. Saya Silakan. cubalah, saya cuba. Okey, baik. Saya cuba. Macam ni boleh lah Boleh, boleh. Okey. Alright. Okey Mira. Kemudian tutupkan. letak semula dengan kapet Okey. ataupun berbenang. Pusing Okey, balik. dan kita rollkan dia. Kanan. Oh, salah pula. Lagi. Okey. Okey, Dan ke depan balik. depan balik. Lagi sikit. Okey. Okey dah. Nak tengok tak hasil kerja seni saya? Okey. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Wah, inilah dia cantiknya. Cik, cantik sebab diri sendiri buat Ya, kan? betul. Okey, itu dia. Terima kasih Cikgu Farhan. Kita berhenti berehat dulu Cikgu. Ya, okey. Boleh okey, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Mira sempat belajar dengan Cikgu Farhan untuk buat beg ni menggunakan cetakan lino. Di segmen yang ketiga ni bersama dengan Mira, seorang lagi guru iaitu Cikgu Haikal dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur juga. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu Kau baik, sihat. Terima kasih Cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir. Tadi di segmen pertama Cikgu tak ada lagi. Ya betul, saya tak ada lagi. Ni segmen ketiga Cikgu dah masuk dah. Baik Cikgu, macam biasalah sebelum kita mulakan kelas, kita kena patuh kepada SOP. Jadi silakan Cikgu untuk sanitize tangan Cikgu dahulu. Okey, kemudian baru boleh buka pelitup muka. Okey. Dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Jangan letak merata-rata, jangan buang bersepah-sepah kan Cikgu? Ya betul. Okey, dalam kita menjaga keselamatan, kenalah juga jaga kebersihan. Okey, Cikgu, di segmen yang ketiga ni Cikgu nak mengajar apa pula? Apa pula yang Cikgu nak tunjukkan kepada saya dan murid-murid di rumah? Okey, Mira dan pelajar-pelajar di rumah, untuk segmen kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk mengaplikasikan cetakan lino sebagai reka bentuk grafik pada produk. Okey, Mira, sebelum saya mulakan pembelajaran hari ini, saya nak berceritalah Mira. Boleh, silakan Cikgu. Ya, Boleh. okey. Mira tahu tak, pada zaman dahulu, masyarakat di dunia ini menggunakan bahan semula jadi untuk membungkus produk-produk mereka seperti menggunakan daun dan menggunakan buluh. Agak-agak Mira lah kan. Adakah kaedah ini masih lagi digunakan pada zaman sekarang? Saya rasa dah tak lagi Cikgu sebab sekarang kan dah zaman moden. Jadi orang tak adalah guna daun ataupun buluh tapi banyak guna plastik. Kan Cikgu, betul kan? Ya, salah? betul. Cikgu pandang saya macam salah pula jawapan saya. Betul Tidak, Cikgu? Mira. Penggunaan daun sebagai pembungkusan pada produk telah pun berkurang peranannya. Walau bagaimanapun masih lagi digunakan pada zaman sekarang. Terutama dalam memukul nasi lemak dan lemang. Betul lah. Betul. Ya, betul-betul. Lagi-lagi kita pun tak lama lagi dah nak raya kan. Jadi betul. lemang ni sangatlah familiar. Walau bagaimanapun, betul kata Mira tadi, masyarakat sekarang telah pun beralih kepada bahan yang lebih mudah didapati dan lebih efisien, iaitu mereka beralih kepada kertas dan plastik. Okey. Baik, Mira dan pelajar-pelajar di rumah, mesti pelajar-pelajar di rumah tertanya, apa sebenarnya yang ada di sebelah kiri saya ni? Betul? Okey, Mira. Ada paper bag semua tu? Untuk pengetahuan Mira, di sebelah kiri saya ni merupakan hasil karya pelajar tingkatan 3 Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Mereka membuat cetakan lino pada pembungkusan. Okey. Mira boleh tengok kotak ni? Wah, ini mereka yang buat ke Cikgu? Ya, betul. Mereka yang Cantiknya. buat sendiri. Wah, yang ini juga menggunakan seni cetakan lino juga ke Cikgu? Ke bagaimana? Yang ini lain Bukan. sikit, special sikit. Ya, okey. Mira, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Ya. Kita akan mempelajari 2 teknik bagaimana untuk mewariasikan latar belakang pada cetakan lino. Sebelum ni, Mira ada buat
tote bag dengan Cikgu Farhan. Betul. So, Mira tengok, tote bag Mira cuma satu kali aja kan. Jadi saya ada kaedah yang lagi mudah dan lagi cepat bagaimana untuk menambah nilai estetika pada produk pembungkusan tersebut. Okey, Mira, tanpa buang masa, saya ambil produk pembungkusan yang pertama. Okey, Mira boleh tengok dulu produk pembungkusan ni. Okey, sebentar lagi saya akan ajar bagaimana pelajar-pelajar di rumah boleh menggunakan teknik ini seterusnya menghasilkan kesan kepada produk cetakan, produk pembungkusan ini. Okey, untuk menghasilkan kesan pada produk ini, yang pertama pelajar perlu ada apa dia, Mira? Perlu ada kertas tu lah, board tu lah. Ya, betul. Pandai Mira, bagus. Box Okey. dulu. Yang pertama bahan yang perlu kita ada adalah kita mesti mempunyai kotak pembungkusan. Okey, mana-mana pelajar yang ingin mengeksplorasi bentuk-bentuk lain pembungkusan, pelajar-pelajar boleh ambil bungkusan sedia ada dan kita buka bungkusan tersebut, kemudian kita tekap. Mungkin pelajar-pelajar nak gunakan bentuk lain selain pada bentuk silinder ni, mungkin dia ingin menggunakan bentuk segitiga dan sebagainya. Okey, itu adalah bahan pertama untuk hasilkan kesan sedemikian. Okey, bahan kedua, Mira. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua di rumah, ini merupakan kesan daripada spray ataupun spray can, spray tin. Okey, yang pertama pelajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu sahaja jenis spray. Tapi di sini kita ada dua supaya lebih menarik ya, Mira. Betul. Jadi yang pertama cara dia, saya tunjuk cara dia. Wow, cikgu nak tunjuk macam nak spray ke apa, cikgu? Oh, tidak. Saya hanya menunjukkan demonstrasi saja bagaimana. Okey. Okey, yang pertama cara dia adalah kotak ini kita akan sebelum kita memulakan proses spray pada sesuatu produk, yang pertama kalau proses ini dilakukan di luar, kita mesti mengenal pasti arah angin supaya apabila kita spray tidak terkena kita balik. So sekiranya arah angin di sini dan kita mesti meletakkan produk pembungkusan di sebelah kiri. Okey, selepas kita spray yang pertama, spray ni adalah spray secara rawak je. Baik. Tak kisah. Kita buat produk pembungkusan kita happy kan. Kita spray secara rawak sahaja. Kemudian pada masa yang sama dengan pantas kita akan menggunakan spray yang kedua kepada produk pembungkusan ini. Okey. Maksudnya cikgu tak payah tunggu kering dululah. Tak payah tunggu kering. Okey. Itulah istimewanya teknik ini. Jadi kalau Mira nampak di sini, warna dominan pada produk ini adalah warna hijau. Betul. Ini bermakna warna hijau digunakan sebagai warna kedua. Maknanya yang pertama sekali cikgu menggunakan warna pink, kemudian warna hijau. Pada masa yang sama, sementara produk ini tengah basah, Mira, Mira ambil satu kertas yang tak pakai, kita renyukkan dia, kita remukkan dia. Kemudian permukaan yang tidak rata ini, okey. Permukaan yang tidak rata ini kita akan gunakan untuk menggosok pada permukaan yang kita baru spray tadi dalam keadaan yang basah. So kita akan menggosoklah, saya tunjukkan begini ya. Kita akan gosok, jadi kesan dia akan menghasilkan kesan yang sedemikianlah. Itulah efek dia yang kita nampak tu. Ya, macam betul. ada garisan-garisan tu. Ya, betul. Macam tu rupanya tips dia. Baru saya tahu, cikgu. Sangat mudah. Tapi kan cikgu, kenapa tak payah tunggu kering dulu satu warna baru spray warna yang lain? Okey, Mira, ini sebenarnya teknik spray ni adalah eksplorasi daripada pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur apabila dia menggunakan teknik asal, iaitu teknik watercolour basah atas basah. Maknanya lapisan pertama spray yang basah dia akan apply pada warna kedua, lapisan basah, kemudian dia akan gosok pada permukaan tersebut. Baik. Dan di sekolah murid-murid juga diajar sebegini. Ya, betul. Mereka diajar dan mereka juga diberi kebebasan untuk mengeksplorasi teknik-teknik baru. Ya, ikut kreativiti lah kan. Dan kalau murid-murid buat di sekolah, mereka kena pakai glove ataupun kena pakai face mask tak, cikgu? Ya, mesti kena pakai. Kena pakai. Sebab kita masih lagi dalam ni kan, COVID. Okey, baik, faham. Itu adalah bagaimana cara untuk kita buat kotak kita lah, ataupun untuk kita aplikasikan seni yang kita dah belajar tadi untuk kita jadikan satu bag ataupun apa-apa saja, bukan bag je, kotak pun boleh. Untuk orang kata apa ni,
kita panggil? Kotak pembungkusan. Yes, pembungkusan. Pembungkusan tu saya boleh lupa pembungkusan tu. Kita tadi dah belajar seni cetak. Sekarang ni cikgu nak ajar tentang pembungkusan. Ya, betul. Inilah dia tekniknya. Okey, baik, faham. Baik, cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh, tak ada masalah. Kita berhenti berehat sebab lepas ni tadi kita dah belajar seni cetak. Lepas tu kita dah belajar tentang pembungkusan. Yang ketiga ni kita nak belajar tentang jual beli pula. Keusahawanan. Keusahawanan ni kenapa? Apa kaitan dengan apa yang kita dah belajar ni? Seni-seni semua ni kan cikgu? Kalau nak tahu, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir. Pada mereka yang baru saja tengok, alamak, dah segmen terakhir ni macam mana? Tak apa, jangan risau. Boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok kami di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Haikal ada nak menerangkan lagi. Tadi cikgu terangkan bagaimana nak buat produk pembungkusan. Tapi kali ni cikgu nak pula buat. Nak tunjukkan demo pula bagaimana nak tekap ataupun nak buat lukisan lino ni, nak tekapkan kepada produk pembungkusan. Baik, macam mana cikgu caranya? Okey, Mira dan pelajar-pelajar di rumah. Secara ringkasnya, teknik untuk kita mengaplikasikan cetakan Ledo ni pada produk pembungkusan ini tidaklah jauh berbeza daripada apa yang telah Cikgu Farhan tunjukkan kepada tadi. Betul. Tetapi fokus kita adalah untuk melihat bagaimana sekiranya produk itu mempunyai variasi latar belakang yang berbeza, kemudian kita mengaplikasikannya kepada produk cetakan. Okey, sebentar Mira. Baik. Yang ini tadi Cikgu Farhan dah tunjukkan. Ya, betul. Dan kali ini ketiga-tiga cikgu dah berada dengan saya, bersama dengan saya. Itu dia. Baik. Tapi Okey, macam Mira. biasa, ya cikgu. Saya akan letakkan produk ni pada cetakan ini. Cuma di sini kita akan tengok macam mana hasil dia kemudian ya. Okey, baik. Macam biasa cikgu, kena ada penjarakan sosial. Okey. Takkan dan pusing juga, prosesnya tetap sama kan cikgu? Prosesnya tetap sama tadi. Okey. Kita nak tengok bagaimanakah hasil akhirnya. Wah, cantiknya cikgu. Cantiknya. Kalau anda boleh lihat. Wow, selalu kalau kita tengok produk pembungkusan makanan dan sebagainya, ada corak dan beginilah sebenarnya. Kita boleh buat sendiri pun kan? Ya, betul tu Mira. Kita boleh buat sendiri, lebih bebas dan lebih kreatif lah. Tapi ini hanya untuk orang kata pembungkusan produk apa sahaja cikgu? Ke envelope pun boleh buat? Envelope pun boleh buat, tetapi sekiranya menggunakan bahan-bahan kemikal macam ni, kita tidak galakkanlah pada makanan. Itu sahaja. Kalau macam untuk dog gift, untuk hadiah, bolehlah kan? Ya, boleh, tidak masalah. Kalau untuk makanan kurang sesuai. Ya, betul tu. Baik. Dan untuk kotaknya juga kena agak sedikit keras cikgu? Okey, kita ada dua jenis kotak. Sama ada pelajar-pelajar di rumah ingin menggunakan kotak yang permukaan licin ataupun permukaan yang tidak licin. Untuk permukaan licin adalah lebih sesuai sekiranya pelajar-pelajar menggunakan teknik spray. Untuk kotak yang tidak licin ataupun finishing dia yang tidak gloss, kita pelajar-pelajar boleh menggunakan teknik watercolor. Sama je tadi, teknik basah atas basah. Ya, itu dia. Sekarang ni dah boleh buat sendirilah lepas ni kan cikgu? Ya, kita buat betul. sendiri, lepas tu kita jual. Betul tak cikgu Teh? Ya, betul tu Mira. Rasanya kita dah ada macam-macam produk kan. Okey, Mira, rasanya kan murid-murid kan mesti nak tahu apa yang kita nak cerita pasal usahawan seni ini. Okey, Mira dan cikgu-cikgu lain kan. Cikgu nak tanyalah, agak-agak kan, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada murid untuk menjadi seorang usahawan seni? Okey, siapa? Saya jawab dulu. Cikgu, silakan cikgu. Okey, cikgu Teh, saya nak cuba. Saya rasa ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi keusahawanan adalah pertama jujur,
proaktif dan sentiasa mengikuti perkembangan. Betul ke Cikgu Teh? Okey, betul tu. Wah, Bagus. Okey, mungkin Cikgu Haikal, ni Cikgu nak tanyalah, setuju ke dengan apa yang Cikgu Farhan cakap tu? Ke tak? Okey, saya bersetuju dengan Cikgu Farhan, tetapi pelajar-pelajar kena ingat ada satu lagi ciri di mana ciri ini perlu ditanamkan dalam diri usahawan, iaitu berwawasan. Sebagai seorang usahawan, kita perlulah ada berwawasan, kita perlu meletakkan satu matlamat yang jelas dan nyata dalam perniagaan kita. Betul. Okeylah, tapi kan Mira, untuk hari ini Cikgu Teh hanya ingin menekankan 3 ciri-ciri keusahawanan seni. Yang pertama itu adalah kreatif dan inovatif. Okey, kita tanya Mira lah pula kan. Okey, bagi saya okey, baik. Boleh, Okey, silakan Mira. Cikgu. Agak-agak, kenapa kita perlu kreatif dan inovatif berkaitan dengan usahawan ni? Okey, sesuai dengan apa kita belajar ni tentang kreativiti kan. Kenapa untuk jadi seorang usahawan kena ada kreativiti dan juga inovatif supaya kita dapat setiap peluang yang ada kita dapat eksploitasi dan jadikan dia sebagai satu profit untuk kita. Ya, so, kita kena kreatif. betul. 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 Sebaik betul. Nasib baik, betul. Okey. Okey, maksudnya idea-idea baru tu kita mungkin ubah suai sedikit untuk menjadi gaya tersendiri ke dan lain-lain. Okey, ciri-ciri yang kedua yang cikgu ingin menekankan hari ini adalah jujur. Okey, siapa nak jawab cikgu-cikgu? Saya, Cikgu Teh. Okey, boleh Cikgu Farhan. Okey. Silakan Cikgu Farhan. Saya rasa ciri-ciri jujur ni kita perlu ada jujur di dalam meletakkan harga di dalam karya dan meletakkan kualiti proses pembuatan karya. Betul ke Cikgu? Ya, betul tu. Maksudnya di sini jujur tu berkaitan dengan harga yang kita letak. Kita tidaklah meletakkan harga itu terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Dan yang pasti kita kena jaga kualiti produk juga. Betul. Okey, mungkin ciri-ciri yang terakhir yang cikgu akan menekankan hari ini ialah pemikiran positif. Murid-murid bukan negatif tetapi positif. Okey, rasanya Cikgu Haikal dah senyap lama kan? Cikgu Haikal ke saya? Nak berlawan. Silakanlah Cikgu Haikal, silakan. Okey, Cikgu Teh, untuk pemikiran positif. Pemikiran positif ni perlu ditanamkan dalam diri usahawan, di mana kita sebagai usahawan ni kadang-kadang untuk mencuba sesuatu yang baru kita mesti meletakkan satu pemikiran positif. Maknanya kalau pelajar-pelajar di rumah tidak cuba, macam mana pelajar-pelajar nak tahu bahawa itu adalah salah ataupun tidak berjaya? Betul. Maksudnya jangan mudah mengaku kalah sebelum mencuba. Cuba dulu baru tahu. Okey. Ya, betul tu Mira. Maksudnya kita perlu juga tahu apa visi dan misi kita memulakan perniagaan itu. Okey Mira. Rasanya lah kan murid-murid kat rumah tu rasanya tak sabar nak bergelar menjadi seorang usahawan seni. Kan Mira? Betul. Okey, mungkin selepas ini kita akan berkongsi ataupun bagi tips-tips kepada murid-murid di rumah lah kan. Bagaimana kita nak mempromosikan karya-karya seni yang kita hasilkan ini melalui platform digital. Ya, bagaimana Cikgu? Okey, mungkin yang pertama ni kan kita akan cikgu sebelum tu kan, cikgu percaya murid-murid kat rumah tu kan pasti ada social media seperti Facebook, TikTok, Instagram, betul tak? Yang pasti apa? Nuraini kan? Ami, Fiza, Lisa kan? Sebut semua Cikgu. Semua ada social media kan? Okey, mungkin kan apa yang kita nak menekankan dalam social media ni? Siapa? Saya nak cuba Cikgu. Boleh, cikgu suka. Alright. Kalau kita dah ada social media, so kita boleh membuat satu penjenamaan. Sebagai contoh, kalau kita buat akaun IG, kita menjenamakan Studio Seni Cetak. Betul ke Cikgu? Okey, betul. Maksudnya nama itu memainkan peranan yang penting supaya ia nampak lebih profesional. Betul. Ya. Okey. Maksudnya pentinglah nama tu, tak bolehlah letak suka-suka je lah, letak je lah apa-apa, tak bolehlah macam tu dah Cikgu. Betul. Memainkan peranan yang penting nama itu. Okey. Kita dah ada social media. Pastikan kita mesti akan post gambar-gambar, betul tak Mira? Betul. Okey, post gambar yang macam mana tu? Agak-agaknya. Saya cuba Cikgu Teh. Lajunya tak sempat saya nak angkat tangan. Okey. Saya nak kalahkan Mira hari ini. Silakan Cikgu Haikal. Okey, untuk pelajar-pelajar di rumah ingin postkan sesuatu di media sosial, pastikan gambar-gambar yang pelajar pilih mestilah gambar yang jelas. Jelas dari segi kontennya, jelas dari segi objeknya, serta kalau melibatkan percayaan mestilah jelas.
Betul. Semua tu main peranan rupanya. Ya. Ingatkan kalau post gambar ni, ambil macam tu terus upload. Tak. Tak. Kena kualitinya kena cantik, cikgu. Ya, betul tu Mira. Okey, Mira. Okey. Cikgu rasakan antara kita semua hari ini follower siapa yang paling tinggi? Siapa tu? Follower Cikgu Teh lah. Mestilah tak. follower Cikgu Teh. Mungkin Mira kan. Betul tak tu cikgu? Betul. Kenapa tak ada Mira lah, tak cikgu. risau. Okey, sebenarnya kan mungkin Mira pun boleh berkongsi tips pada murid-murid di rumah. Okey, macam mana kita nak menarik perhatian viewer dengan gambar yang kita upload itu? Macam mana tu? Okey, macam nak tarik perhatian viewers daripada gambar yang kita upload. Maksudnya gambar yang kita dah hasilkan. Okey, saya rasa kita kena ada copywriting yang bagus. Ya. Betul ke? Wow, macam ya, caption yang bagus, caption yang baik. Ya, Betul ke, betul cikgu? tu. Maksudnya kita boleh letak juga harga di situ kan supaya sebab kita nak berniaga ni. Betul. Kita tak naklah viewer kita macam keliru. Kita ni nak menjual ataupun tidak. Betul tak? Cikgu Teh, saya ada soalan. Bagaimana pula kalau kita buat caption tu, kita tak nak letak harga, kita rahsiakan harga kita. Kita senyap je. Kalau nak tahu PM tepi, boleh ke macam tu, cikgu? Kalau macam tu kita kenalah info yang lengkap. Maksudnya kita mungkin ada details ataupun kita akan direct call pada nombor yang tentera nanti. Macam tu. Okey, kalau gambar tadi kan cikgu kata gambar tu kena kualiti yang bagus kan. Kalau kita gambar tu kita ambil gunakan kamera handphone je boleh ke? Boleh. Macam yang cikgu Haikal tadi ceritakan. Kita mesti kena ada lighting yang mencukupi dan kita fokus pada produk yang kita jual. Jangan bercampur aduk dengan produk-produk yang lain. Betul. Barulah orang nampak IG shop kita tu cantik, nampak profesional dia di situ. Dan kemas. Betul. Okey, baik. Itu yang kita belajar tentang teknik ataupun tips bagaimana untuk menjadi usahawan seni. Apa yang kita belajar hari ini sebenarnya kita boleh buat sendiri, pakai sendiri, jual untuk dapat duit. Ya, betul. yang penting kena Lagi-lagi kreatif, ya, cikgu? pada usia yang muda. Betul. Jangan takut untuk mencuba kan, cikgu? Ya, betul tu. Baik, okey. Mungkin ada sedikitlah rumusan daripada Cikgu Haikal ataupun Cikgu Farhan tentang apa yang kita belajar hari ini. Okey, baik. Mira, terima kasih. Mungkin Cikgu Farhan boleh rumuskan sedikit tentang apa yang telah kita belajar. Okey, dengan pengetahuan teknik yang betul dan proses yang baik, kita boleh mengeksplorasi kepada media-media yang lain seperti contoh ini. Yang macam tadi Cikgu Farhan tunjuk satu color kan? Ini adalah cetakan yang sama tetapi pelbagai color. So dengan penggunaan teknik dan proses yang betul, sudah semestinya akan menghasilkan kualiti karya seperti ini. So nampak Okey. Cikgu dapat rumuskan juga dengan penggunaan teknik ini kita boleh aplikasikan kepada pembungkusan yang telah disampaikan oleh Cikgu Haikal. So daripada pengetahuan yang kita tahu ni tentang cetakan, tetapi kita aplikasi pula kepada pembungkusan produk. So kita dapat manfaatkan kita punya skill tu. Betul. Lepas tu bila kita dah produkkan kita punya pembungkusan tu, terus kita masuk kepada kita marketkan kita punya tu. So knowledge inilah yang ketiga-tiga daripada Cikgu Haikal dan Cikgu Teh ni kita akan pakai di luar sana. So ini antaranya. Baik, faham. Itu cikgu buat sendiri ke, cikgu? Ini saya punya sendiri. Wow, cantik. Ya. Tekniknya tetap sama? Ya, sama je. Cuma belakang tu je lah kita tukar warna macam mana Cikgu Haikal ajar tadi kan? Ya, betul. Lepas tu kita jual macam mana Cikgu Teh terangkan tadi. Marketkan dia. Okey, itu daripada Cikgu Farhan. Ada sedikit daripada Cikgu Haikal ke? Okey, sedikit daripada saya. Sekiranya pelajar-pelajar mengaplikasikan teknik cetakan lino pada pembungkusan produk, di mana pembungkusan produk yang pelajar-pelajar hasilkan dapat meningkatkan lagi nilai estetika serta status produk pelajar. Okay, itu saja daripada saya. Wah, itu betul-betul short and sweet tu. Okey, Cikgu Teh pula. Okey, untuk bahagian saya keusahawanan seni, cikgu hanya ingin menekankan ciri-ciri yang baik yang perlu ada pada pelajar untuk menjadi seorang usahawan seni yang cemerlang. Ingat ciri-ciri yang cikgu dah ajar tadi antaranya adalah proaktif, kreatif dan inovatif, berwawasan, pemikiran positif dan juga jujur. Betul. Jadi aplikasikanlah segala teknik dan juga tips yang kita belajar pada hari ini. Semoga murid-murid di rumah boleh gunakan segala ilmu ni dan boleh menjana pendapatan sendiri juga kan, cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang setia sudi menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih juga kepada ketiga-tiga cikgu kita atas ilmu yang diberikan hari ini. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Mira. Terima kasih. Okey, anda di rumah jangan lupa untuk tonton Mahir seperti biasa di jam 2 petang untuk mata pelajaran yang berbeza. Nak
nak tahu cikgu siapa pula? Jangan lupa untuk saksikan hanya di saluran Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM